Saya merujuk kepada aturan 36/12 yang berbunyi seperti berikut. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan tersebut. Dalam perbahasan saya, salah satu isu yang telah saya bangkitkan untuk memerolehi jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri adalah berkenaan dengan isu kematian Adib, arwah Adib, anggota bomba. Sama ada sesiapa akan dituduh untuk kesalahan bunuh. Kemarin bila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri membuat penggulungan, walaupun pada asalnya beliau enggan menjawab soalan saya, tetapi apabila didesak oleh saya, beliau telah memberi jawapan bahawa kes itu akan disiasat semula dan suspek-suspek akan dituduh untuk kesalahan 143 di bawah kanun keseksaan. Now, Tuan Speaker sebagai seorang pengamal undang-undang sedia maklum bahawa kesalahan membunuh adalah kesalahan di bawah Seksyen 302 kanun keseksaan. Kesalahan 143 adalah kesalahan merusuh. So, ia tidak menjawab soalan saya, tetapi Yang Berhormat di sebelah sana mungkin tak faham, mereka pakat bertepuk saja. Soalan saya adalah, siapakah yang akan dituduh untuk kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302? Dan Yang Berhormat Menteri juga telah menjawab. Mungkin Yang Berhormat Kota Baru ada di sini boleh, sebagai seorang pengamal undang-undang, boleh memberi penjelasan. Adalah kes inquest itu akan dibuka semula. Nah, itu tidak menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh saya. Dan saya memang keliru dengan jawapan yang diberikan, dan hari ini surat khabar mewar-warkan 12 suspek akan dituduh dan sebagainya. Tapi ia bukanlah untuk kesalahan di bawah Seksyen 302. Jadi kenyataan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri itu adalah tak betul dan tak menjawab soalan saya. Ini adalah perkara serius yang melibatkan nyawa seorang. Boleh saya So saya mohon Yang Berhormat memberi petua, Yang Berhormat Speaker memberi petua atas perkara ini. Terima kasih. Tuan Speaker, itu juga adalah tidak betul. Tuan Speaker, Itu juga adalah tidak betul. No, biar izinkan saya, Datuk Speaker, selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri. Ya, Berhormat Jelutong, izinkan saya. Ya. Pertama, saya berada di dalam Dewan dengan penuh teliti mendengar penggulungan Yang Berhormat Menteri saya. Ya. Tidak ada perkataan yang mengatakan bahawa beliau enggan atau melarikan diri untuk menjawab. Memang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, jawapan telah disediakan. Ya. Tetapi oleh kerana masa dan keadaan ketika itu Dewan begitu agak kecoh, masa kita tidak cukup. Dan Yang Berhormat Menteri minta kebenaran daripada Datuk Speaker sekiranya diberikan masa tambahan, dan alhamdulillah masa tambahan 15 minit telah diberikan kepada Yang Berhormat Menteri saya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan Yang Berhormat Menteri sebut memang ada jawapan dan ditunjukkan jawapan ada di tangan dia. Jadi tak timbul perkataan atau unsur-unsur Yang Berhormat Menteri saya enggan atau mengelak untuk memberikan jawapan. Pertama. Yang kedua, memang jelas apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat dan Datuk Speaker tentang siasatan semula, status siasatan semula ni. Ada dua perkara yang penting yang saya nak ulang sekali lagi, bahawa kertas siasatan telah dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Biarlah Jabatan Peguam Negara meneliti terhadap dua isu. Yang pertamanya sama ada ingin terus menuduh 12 orang suspek di bawah Seksyen 143 Kanun Keseksaan, iaitu merusuh. Ini tepat disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Yang kedua tentang mengadakan inquest semula. Kalau ini dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara, kita akan teruskan. Sebab itu kementerian mencadangkan saja terhadap dua isu yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya ingat ini cukuplah Yang Berhormat Datuk Speaker untuk saya jelaskan. Terima kasih. Saya nak jelaskan sikit. Sebenarnya saya kata tadi saya yang preside, bukan saya. Saya tengok live stream. Timbalan Saya tengok Speaker. live stream sebenarnya. Dan saya rasa Yang Berhormat Kuala Kerau mempunyai ingatan yang lebih baik daripada saya. Memang benar. Itu yang saya tengok live stream. Memang itu yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Betul. Tapi Yang Berhormat Jelutong, kita ada banyak untuk dibahaskan. Baik. Saya ambil maklum, Tuan Speaker. Saya ambil maklum. Kalau Yang Berhormat
berpendapat bahawa ianya mengelirukan, tulis kepada saya dan Yang Berhormat memang ada hak untuk saya cuma risau. usul lah. Very well. Saya akan ambil maklum dan saya akan... Julutun nak jadi hero lah tu. Bukan. Ini bukan jadi isu jadi hero, Tak apa, tak apa. Muhammad. Bukan Publicity. jadi isu Masa hero. dulu apa dia buat. Kita minta Tak ada apa pun. penjelasan. Okey. Yang Berhormat, Jelutong, Yang Berhormat Speaker, Ya. kita telah diminta oleh orang ramai. Ya. Dan Yang Berhormat Jelutong pun bercakap di dalam perbahasan Ya. apa status kedudukan kes Adib. Ya, betul. Dan Yang Berhormat Menteri melalui KDN telah jelas menyatakan dua perkara besar yang kita rujuk pada Jabatan Peguam Negara. Sabarlah Yang Berhormat, selaku peguam yang berpengalaman, Yang Berhormat memang tahu proses bagaimana untuk Saya kita sedar. lakukan Saya perkara tahu, ini. saya sedar. Terima kasih. Cuma- Cukuplah Yang Berhormat. Ia tak Cukuplah menjawab Yang Berhormat. soalan saya, Speaker. Ia tak Okey. Kita ada banyak nak dibahaskan. Saya ambil perhatian apa yang dibangkitkan oleh Jelutong. Memang benarlah kalau ditanya soalan seboleh-bolehnya dia jawab dengan tepat, ya. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar.